الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut di dalam suratul Baqarah ayat 269 cerita tentang bagaimana Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Dan ayat yang saya bacakan mula tadi, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, yakni kebijaksanaan, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan dengan kebaikan yang banyak. Wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak akan dapat mengambil pengajaran melainkan oleh orang-orang yang berfikir. Sadaqallahul azim. Ayat ini ada dua chapter yang Allah nak sebut. Satu kelompok yang diberikan hikmah, kebijaksanaan. Satu lagi Allah nak cerita pasal orang yang boleh mengambil hikmah ini pula adalah merupakan orang-orang berfikir. Jadi berfikir dengan bijaksana, perkara yang tak boleh dipisahkan, mesti dicantumkan kedua-duanya. Ayat ini betul-betul memberikan gambaran semoga kita menjadi kelompok yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita silap meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka akan lahirlah musibah-musibah yang tidak sepatutnya. Dan baru-baru ni kan timbul masalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rusia nak berperang dengan Ukraine, maka orang pun buat suatu joke di situ. Apa beza Putin dengan Presiden Ukraine? Bezanya adalah Presiden Ukraine ini merupakan bekas seorang pelawak. Dia ni seorang yang pandai buat lawak dan entertainer lah, kalau mudah kita faham. Lalu dia terkenal, masuk politik dan menang serta menjadi presiden kepada Ukraine. Beza dengan Putin, merupakan seorang yang terlibat dengan KGB, Spy Master of KGB. Terlibat dengan KGB, pakar, tahu strategi politik dan banyak perkara yang dia boleh putuskan dengan tepat. Maka orang pun kata, nak memilih pemimpin bukan sekadar seorang yang terkenal di media sosial semata-mata, tetapi memilih pemimpin, biarlah pemimpin itu bijaksana.
Sebab itulah ayat surah Al-Baqarah 269 ni terlampau penting untuk kita faham kebijaksanaan itulah yang mencatur kebaikan di atas muka bumi. Di situ jugalah punca Dr. Yusuf Al-Qaradawi tulis buku Fiqh Aulawiyat yang kita baca sebelum ini, iaitu fiqh keutamaan. Kelemahan umat Islam adalah kelemahan meletakkan kebijaksanaan di tempatnya. Sebab tu kita lihat bahawa ulama menyatakan, nak mudah faham bijaksana ni apa? Nak mudah faham bijaksana ini, kata ulama, man wada'al imamata ala ra'si, man wada'al imamata ala ra'si wal na'lain fi rijlain, siapa-siapa yang meletakkan serban di atas kepalanya dan memakai kasut di kakinya, faqad wada'a kullai syai'in mawdi'ih, orang itu meletakkan satu tempat itu kena di tempatnya. Hikayat tu mudah, cerita tu mudah. Serban memang kena pakai di kepala, kasut kena pakai di kaki. Siapa yang tak serban di kepala dan pakai kasut di kaki, itu dipanggil letak suatu benda itu kena tempatnya. Apa maksud dia? Itulah hikmah. Hikmah ini maksudnya wada'a syai' fi mahallih, meletakkan satu benda itu kena di tempatnya. Letak satu benda itu tepat di tempatnya. Kalau silap letak di tempatnya, maka akan jadi musibah. Yang inilah bila kita bercakap tentang hikmah, hari ini kita nak semua orang hikmah. Semoga Islam dapat pergi lebih jauh. Sebab tu saya sambung lagi apa yang Qaradawi sebut dalam buku Fiqh Aulawiyat dia berkenaan dengan apakah kesilapan umat hari ini meletakkan suatu kefarduan ataupun tanggungjawab agama tidak di tempatnya. Sebab tu kalau orang tu letak satu benda yang patut diletakkan di tempatnya tapi diletakkan di tempat lain, itulah yang dipanggil kebodohan dan kezaliman. Di sinilah ibadah Islam, urusan agama perlu diatur berdasarkan aspek hikmah yang sebenarnya. Sebab itulah bagaimana dalam tajuk ataupun dalam yang kelima, itu kita bincang dah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari ini masuk yang kelima. Kelima tentang kelemahan umat Islam hari ini apa dia? Umat Islam memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan ibadah berbentuk individu. Hari ini banyak orang fokus ibadah individu seperti solat dan zikir. Orang lebih sibuk tentang zikir dia, orang lebih sibuk tentang solat sunat dia, orang lebih banyak bicara tentang baca Quran dia secara peribadi. Bukan ilmu di dalam Quran itu, tapi baca Quran itu. Saya ulang sekali lagi, bukan salah baca Quran, tetapi tak tepat kalau Quran hanya dibaca. Bukan salah solat sunat dan bukan silap berzikir, tapi kurang bijaksana kalau hanya berzikir tetapi tidak membawa zikir itu manfaat untuk umat dan Quran itu manfaat untuk umat. Tu yang Qaradawi cuba bayangkan hari ini. Jadi kita kena bijaksana dalam bab ni. Dia kata lagi, perhatian itu tidak sama apabila melibatkan ibadah berkumpulan yang lebih besar faedahnya. Saya mengajar diri saya dan saya mengajak tuan-tuan, kalau kita nak buat satu ibadah, kita buat ibadah yang pahalanya boleh meresap dan kalau bahasa Inggeris dipanggil contagious. Benda tu boleh membiak, merebak di kalangan masyarakat dan manfaatnya banyak. Buat satu benda yang manfaatnya banyak supaya orang lain dapat manfaat. Contoh mudah, membaca Quran, kita dapat manfaat. Buka Quran, kita dapat manfaat. Di rumah kita ada elektrik, kita boleh baca Quran. Tapi di rumah sekitar kampung tidak ada elektrik, maka mereka tak boleh baca Quran. Tiba-tiba dia yang menjadi pembaca Quran ni pandai bab electrician. Dia pun buat satu sistem hinggakan kampung itu semuanya ada elektrik.
menyebabkan bukan dia seorang yang boleh baca Quran, orang lain juga boleh membaca Quran. Jadi menjadi seorang ahli elektrik yang menyebabkan orang lain boleh baca Quran, itulah manfaat besar, tuan. Saya ulang balik, bukan salah amalan peribadi, tetapi tidak bijaksana kalau buat untuk peribadi sahaja. Tak bijaksana. Di sini dia kata, misalnya jihad. Jihad ni benda besar. Jihad ni yang hilang daripada umat Islam. Jihad apa? Jihad ekonomi. Jihad apa? Jihad pendidikan, taklimi. Jihad apa? Jihad lisani, jihad lidah, jihad menyampaikan. Jihad apa? Jihad islah, membetulkan masyarakat. Inilah jihad-jihad yang sudah hilang. Maka dia kata jihad. Kedua, fiqh. Ramai orang minat dengan Islam, tapi tak ramai faham Islam. Sebagai contoh, hari ini boleh dikatakan ramai wanita sudah menutup aurat. Ramai wanita yang sudah bertudung, tetapi mereka tidak menutup aurat. Apa buktinya, Ustaz? 2-3 hari lepas saya tengok ada orang perempuan pakai tudung, tapi seluar jinnya terkoyak-terkoyak. Terkoyak di atas paha, terkoyak di lutut, terkoyak di belakang. Terkoyak itu menampakkan paha dia. Dia pakai tudung. Adakah dia itu faham bahawa yang disuruh oleh syarak bukan mengenakan tudung, tetapi menutup aurat? Fiqh tidak faham. Nak bagi faham fiqh susah dah hari ni? Senang. Kenapa Ustaz kata senang? Setiap orang ada phone. Setiap orang ada benda ni. Benda ni menyebabkan simpan dalam poketnya. Yang tidak ada adalah aplikasi yang menceritakan fiqh untuk dia. Aplikasi yang terletak adanya features itu di dalam phone dia, yang menyebabkan phone dia sentiasa masuk notification tentang hukum-hukum fiqh. Adakah hukum fiqh ini? Tidak ada. Ulama dah buat kajian. Hukum tu semua berada di dalam internet, digital world. Tapi hukum itu berselerak. Tak ada siapa tukang susun, tak ada siapa tukang ambil letak bagi masuk dalam phone orang secara tersusun, dan benda tu terbit sebagai notifikasi, dan ada satu ikon yang dipanggil aplikasi menyebabkan orang tu tekan, dia boleh tahu, oh ni hukum dia. Belum ada. Belum ada. Berbanding dengan apabila perut kita lapar, maka terus kita buka Food Panda. Nak makan apa? Tunggu 20 minit, 30 minit setelah kita order, kita letak order itu, menyebabkan produk itu akan sampai. Berbanding dengan kita cari seluruh benda dalam Shopee. Semua benda dalam Shopee ada. Tuan-tuan nak apa? Semua ada. Begitu mudahnya ada satu orang susun satu platform namanya Shopee, diletakkan sebagai digital base. Orang semua boleh menjual barang melalui Shopee, dan semua orang boleh beli barang melalui Shopee. Hanya tekan Shopee dan tahu nak tengok barang apa, type di bahagian searching, cari nak bahan apa, nak benda apa, insya-Allah semua benda ada. Cuma tunggu masa dihantar, sama ada 2 minggu. Kalau benda itu adalah benda yang belum ada, order pada China, mungkin 3-4 minggu baru sampai. Tapi yang pastinya barang itu akan sampai, dan sistem itu tidak silap. Agama nak cerita mana? Ustaz ni kata apa tak tahu. Tak nampak lalah. Maka jadilah amalan agama, halah amalan peribadi, baca Quran masing-masing,
zikir masing-masing. Ilmu yang dapat hari ni ataupun yang ada hari ni adalah ilmu masa sekolah rendah dulu. Sebab sekolah rendah saja ada kafar, sekolah menengah tidak ada kafar. Pengetahuan Islam tidak bertambah. Yang bertambah adalah keyakinan Islam tu hebat. Emosi dengan Islam makin kuat, tapi pengetahuan dengan Islam makin kurang. Sebagai contoh, dia jadi imam, dia boleh hafal Quran. Bila dia ada masa nak betulkan Fatihah dia, ihdinas siratal mustaqim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada masa Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia baca depan publik. Tak ada orang akan berani tegur dan betulkan. Sebab kalau betulkan dia tahu silap, lepas ni dia tak mau jadi imam dah. Maka orang pun tak apa, abek pergi. Tiba-tiba ada satu aplikasi, betulkan Fatihah anda. Dia pun dengar balik, oh patut aku baca ghairil maghdub, bukan ghairil. Baru boleh betul. Pembetulan itu kena buat macam tu. Tak boleh pergi tegur direct. Benda tu dah boleh buat dalam aplikasi, tuan-tuan. Di sinilah menjadi perjuangan kita, bahawa tak boleh amalan peribadi. Di sinilah menjadi kekuatan pada kita. Semua orang kena buat seorang sikit. Kalau dia tak boleh buat benda tu, tapi apa part yang dia boleh buat menyebabkan Islam kuat, tuan-tuan. Di sini Qardawi kata fiqh tu penting. Saya duk bayangkan ada satu Allahumma shalli alaihi wasallam, aplikasi yang bila kita baca Fatihah, dia betulkan Fatihah kita. Dia tanda merah, ni silap merah tani, ni silap merah tani, ni silap merah tani. Kita baca kali kedua, daripada 80% dia naik jadi 80%. Kita baca kali ketiga, dia sudah 97% betul. Sebab dia ada pembetulan. Boleh buat ke ustaz? Tuan-tuan, ada satu aplikasi pasal lagu. Tuan-tuan nyanyi, lagu tu salah pitching, dia betulkan. Lagu ni pitching salah. Dia tunjuk tak mana kita salah, sebutan mana kita salah, chorus mana kita salah. Dia boleh tunjuk, oh tani salah. Orang hari-hari upgrade. Sebab apa? Sebab dia ada aplikasi. Sebab tu hari ni orang yang tak pandai menyanyi pun dia reti menyanyi dan betulkan nyanyian dia kerana ada aplikasi itu, tuan-tuan. Kita jangan utamakan peribadi. Kita kena buat benda yang macam tukang elektrik tadi, yang menyebabkan kalau dia tak perbaiki elektrik itu, dia seorang saja boleh baca Quran. Dengan sebab dia perbaiki elektrik itu, ramai lagi orang boleh baca Quran. Bukan dia seorang saja pandai Quran, dengan sebab ada yang dia buat menyebabkan ramai orang pandai Quran. Adakah anak-anak kita kurang mahir dari segi aplikasi ni? Tak. Mereka belajar khusus. Hari ni rupanya memang di universiti, coding adalah satu bab yang wajib dipelajari oleh bukan bidang ustaz. Kami tak ada kesempatan lah belajar bab tu. Tapi di UTP sebagai contoh, Universiti Teknologi Petronas, ambillah bidang apa pun, tapi bahagian berkenaan dengan digital, teknologi, aplikasi ini berkaitan dengan coding, ada pelajaran, semua mereka ambil, tuan. Saya tak nampak ada masalah itu. Baik. Lalu dia kata bahawa memperbaiki jalinan silaturahim itu adalah kerja besar, khususnya antara keluarga, serta bekerjasama dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Nak tengok dunia ni makin baik, kita buat sampai semua orang jadi takwa. Saling menasihati dalam melakukan kesabaran. Hari ni ramai orang down.
Kita lah telefon. Hello, Assalamualaikum. Okey ke? Tengok hang macam tak okey ya. Kawan-kawan kita engage dengan orang. Jangan kata dia okey lah kot, tak ada masalah lah. Sedar-sedar dia bunuh diri dah, tuan-tuan. Ni baru ni ada sekawan, isteri dia bekerja di hospital. Jenazah masuk, tuan-tuan. Jenazah tu dikatakan mati. Punca kematian ditulis lain. Rupa-rupanya dia mati bunuh diri, tuan-tuan. Tapi nak jaga aib, maka isteri minta jangan declare mati bunuh diri. Mati dengan sebab katalah sakit jantung ke apa ke. Maka untuk mengelak aib, dibuat bahawa dia mati bukan bunuh diri. Cuba tuan-tuan bayang berapa ramai yang nak bunuh diri. Tiba-tiba kita say hello, Assalamualaikum, marhaban bika, apa khabar, sihat ke? Ni ustaz nak tanya sikit ni, okey ke hari ni? Cukup. Yang tak ada hari ni adalah everybody say hi to somebody or for everybody. Itu tak ada, tuan-tuan. Kurang sikit lah zaman sekarang ni. Mari, dunia Islam tengah kuat, Islam tengah hebat ni, Islam tengah bangun ni, orang tengah nak Islam, ubah benda-benda yang Islam peribadi kepada Islam jama'i. Islamnya hanya tahu tentang kita dia masuk syurga, ambil tahu juga tentang orang lain masuk syurga ataupun tidak. Itu Islam dia. Mari dia kata, mari menganjurkan kepada keadilan dan musyawarah. Bincang. Hari ni saya masih lagi perjuangkan bincang kalau ada masalah. Kenapa bergaduh bila ada masalah? Baru ni kan bergaduh, tuan-tuan. Bergaduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah apa nak jadi. Saya pun agak tak setuju. Ada benda yang kalau fitnah, kita jangan sebut depan public. Tak boleh semua benda kita sebut di dalam Facebook, tak boleh. Sebagai contoh saya nak sebut benda ni. Ada orang dia claim bahawa dia jumpa Nabi Yaqazah. Yaqazah ni maksud dia jumpa Nabi berdepan. Dia jumpa tu Nabi duduk depan dia. Dia jumpa tu Nabi ada dekat dia, dia tengok Nabi, dia bercakap-cakap dengan Nabi. Tu dia panggil Yaqazah. Kalaulah ada orang jumpa benda tu, dia tak boleh isytiharkan depan publik kerana itu mendatangkan fitnah. Sebab tak ramai orang tahu konsep Yaqazah ini. Bahaya, tuan-tuan. Tak boleh. Maka bila timbul benda tu, dia akan jadi konflik. Bila jadi konflik, maka akan jadi pergaduhan. Bila jadi pergaduhan, masing-masing dia jadi macam gangster. Aku akan cari puak aku, kami akan kumpulkan puak kami lawan dengan puak kamu. Puak kamu kumpul juga. Nak jumpa di mana? Tanjung Malim, Tanjung Rambutan, nak jumpa tak mana? Dah bergaduh, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang kata, saya tak campur semua tu, ustaz. Saya tak campur. Saya kira ibadah saya aja. Itu lagi teruk. Tapi tak ambil tahu langsung. Dia kira bacaan Quran dia kira baca buku dia, baca hadis dia tak beli kat orang. Lagi teruk. Sedangkan syarak ajar, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mari kita nasihati. Nasihat ni penting. Hello, ustaz. Ana nak tanya entah sikit. Reto entah dia sebut benda ni. Aku ana confused. Kok ana salah. Cuba entah terang sikit. Oh gini ustaz. Oh ya faham. Tuan. Amalan kalau bukan agama jangan disandar atas nama agama. Tolong, tuan-tuan. Contoh. Siapa-siapa yang kena penyakit, nak sembuhkan penyakit ni, ambil arang, campur dengan ubat nyamuk sikit, bubuh ketum. Tumbuk, kemudian minum 14 kali sehari. Jawab gitu, hujung kena tambah. Hak ni bukan amalan Nabi, hak ni bukan hadis, hak ni bukan apa, hak ni petua orang tua-tua. Tu tak apa. Tapi bila sebut dalam kuliah, sebut dalam program agama, orang ingat tu adalah ajaran Islam. Tak, itu petua. Dia tak ada kena-mengena dengan Islam. So kena declare agar orang tak confuse, tuan-tuan. Agar orang tak confuse.
Maksud jangan bergaduh. Habis tu selesai di meja rundingan, tuan-tuan. Saya terus terang, kalau ada orang saya tak puas hati, saya akan call terus. Tapi kalau benda tu benda biasa-biasa, ya tak payahlah tak puas hati sangat pun. Benda tu benda khilaf, tak apalah. Tapi kalau benda tu benda qat'i, benda yang tak ada ejaz dalam agama, benda tu bukan ada khilaf. Contoh dia kata gini, Nabi ni miskin. Tu kita kena betulkan lah. Sebab Nabi ni memang pernah doa, tapi Nabi tidak miskin. Nabi pernah ada tempoh kemiskinan, tapi bukan Nabi miskin sepanjang masa. Itu pun kita call tanya balik, Ustaz, kok anda salah faham, anda sebut Nabi miskin tu satu tempoh ke panjang? Dia kata panjang, Ustaz. Memang Nabi miskin. Oh, salah tu, tak tepat tu. Sebab Nabi ni dia kaya. Sebab Nabi dapat ghanimah, Nabi dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu, sebahagian harta itu ataupun ada portion tertentu adalah untuk Nabi SAW. Nabi tak miskin, cuma Nabi tak ambil. Nabi tak miskin. Tu Nabi duduk rumah kecil, tak ada Nabi miskin. Dah, itu minimalism. Nabi buat minimalis, maknanya hidup sebagai sederhana, tak banyak kainah, tapi Nabi tak miskin. Kita discuss. Lepas discuss, okey. Tapi anak cerita itu pasal Nabi miskin tu tempoh tertentu. Dah selesai satu tajuk bila kita telefon dan bincang. Tapi kalau tak telefon, panjang. Bukan. Jangan buang masa, tuan-tuan. Kita banyak benda nak buat ni, insya-Allah kan. Yang keenam dia kata. Yang tadi yang kelima, penting amalan peribadi. Tak fokus pun kepada amalan jamaah, tuan-tuan. Amalan menguatkan orang ramai Islam. Jangan penting kita, tuan-tuan, pentingkan jemaah. Yang keenam, kebanyakan umat Islam memiliki kecenderungan dalam memberi perhatian dalam perkara-perkara cabang dan mengabaikan perkara-perkara pokok. Diutamakan perkara cabang, tuan-tuan. Perkara furuk. Apa perkara furuk? Minum berdiri atau duduk, tu perkara furuk. Ustaz, boleh minum berdiri ke? Boleh, cuma tak elok, tu saja. Kencing berdiri, Ustaz, boleh tak kencing berdiri? Kencing berdiri, kami dengar tak boleh. Boleh. Pernah ada hadis Nabi cerita, Nabi pernah kencing, bala Rasulullah SAW fi mazbalah wa huwa qaimun. Nabi pernah kencing berdiri. Kencing tu di tempat sampah, sebab Nabi takut benda tu kena kotoran pada Nabi. Nabi kencing berdiri. Ada bab tu, tapi bukan menjadi amalan Nabi. Cuma bila di situ pernah datang menandakan amalan itu bukanlah satu benda yang haram kalau kita kencing berdiri. Nampak tak? Tapi jangan biasa buat. Jangan tuan-tuan kata kalau gitu pakat kencing berdiri, pakat ceng-ceng, tak payahlah. Itu adab. Maksud dia adab kencing duduklah, tuan-tuan. Ya. Tapi itu benda furuk. Ekor serban ni satu ke dua ke pendek ke panjang, tu perkara furuk. Serban ni tak ada sunnah Nabi lah. Orang tak pakai serban pun, orang pakai apa pun tak apa. Tak payah bincang. Benda furuk, tak mendatangkan manfaat pun kalau kita discuss, tuan-tuan. Yang paling teruk sekali, tuan-tuan, bincang adalah Nabi Nuh buat bahtera. Kayu apa Nabi Nuh pakai untuk bahteranya? Habis, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak kayu apa? Saya tahu. Namanya kayu koka. Jadi kalau siapa nak berzikir, jom kita buat bejik tasbih dengan kayu koka. Saya ada jual di belakang sana. Tu maksud dia, tuan-tuan. Jadi jangan. Benda tu lara dan membuang masa. Saya sebut kita tak banyak masa, jadi kita jangan buang masa, tuan-tuan. Nak dengar kuliah ni duduk bersila melunjuk, angkat kaki macam ni, terserah. Yang penting main dengar kuliah. Pada tak dengar langsung, tuan-tuan. Cuma kita alhamdulillah, bagusnya, tuan-tuan, walaupun lenguh kaki tetap tuan-tuan bersila. Kalau orang Arab dia melunjuk lah. Dia tangan kaki tak macam tu, kaki tak sebelah, dia macam tu, tuan-tuan. Tak ada masalah. Yang penting mau mengaji, tuan-tuan. Benda-benda furuk, Ustaz, kami mana tahu semua benda tu. Yang ni kita kata kena bagi penjelasan mana furuk, mana usul. Yang tu kena bagi penjelasan supaya orang tahu. Sebab benda usul sikit sangat, benda furuk terlampau banyak. Maka tegaskan kalau yang usul belum selesai, fokus yang usul dulu. Apa yang usul? Sembahyang ke tidak? Tu usul. Puasa ke tidak? Tu usul. Sembahyang atas kursi ke, duduk ke, bawah ke, itu furuk, tak payah discuss panjang. Ustaz, saya rasa dia sembahyang atas kursi tu tak tepat lah, macam tak betul. Ada orang solat kursi, tak, itu tak
tak payah bincang lagi. Sebab yang perlu bincang hari ni, orang dah solat ke belum, tuan-tuan. Itu. Jadi imam, buat benda furuk, jemaah datang belakang, tuan-tuan, baca ayat panjang-panjang, kononnya nak dapat 40 ayat di waktu pagi. Tuan-tuan, tolonglah faham, waktu subuh sekarang dah terlampau singkat. 6.30, lepas 10 minit azan baru kita nak solat. Allahu Akbar, dahlah baca tu tartil gila, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang belakang dah kesal dah. Sudah, aku nak masuk kerja ni. Sudah. Menyebabkan orang rasa malas nak pergi masjid, malas nak pergi surau. Habis tu apa dia? Sebelum solat tu kita balik tengok belakang. Kalau kita imam, tengok dah pakai baju kerja, ni pakai baju TMB, tu pakai baju JNT. Dah tengok dia pakai baju kerja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bukan cepat sangat, sesegerakan benda tu. Ambil satu ayat, 2 ayat cukup. Jangan nak sampai 40 ayat. Orang belakang dah resah. Sudah, tobatlah hampa tak mai esok. Benda furuk diutamakan. Utamakan kerja orang yang lebih banyak. Jumpa Allah hari-hari, tuan-tuan. Melainkan kalau subuh dah masuk awal esok, ya kita panjangkan sikit tak apa. Kerana orang ada buffer masa untuk solat dan pergi kerja, tuan-tuan. Itu bab dia. Hikmah, tuan-tuan. Khutbah sekarang kena pendek, tak boleh panjang. Saya pernah ada zaman silap saya khutbah panjang. Tapi bila jemaah mai bagi tahu, ustaz, depa dah resah ustaz, ustaz tak apa ada uah ikon, depa ada uah panas ustaz weh. Bila orang bagi tahu baru kita review balik. Oh, betul ya. Tak boleh dah. Bila kita khutbah, kita kena tengok terus. Luar sana tu duduk macam ni. Kena utamakan yang tu. Hak dalam ni memang selesa pasal ikon. Hak dalam ni bukan sekadar selesa, siap tasbih mengeruh lagi. Tuan-tuan. Hak luar tu susah, tuan-tuan. Saya pernah pergi satu acara larian di Putrajaya, tuan-tuan. Saya tak catat, sajalah masuk, tak ada apa pun. Pergi tu nak solat di masjid situlah, tak mau sebutlah kat mana. Imam tu dah tengok dah belakang orang pakai baju lari. Dia boleh subuh panjang, tuan-tuan. Dia boleh subuh panjang sampai ada tim yang terpaksa mufarakah kerana dia pun nak lari awal, tuan-tuan. Kita pun kata takkan nak utama urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh gabung dengan akhirat, gabunglah. Kenapa nak pisahkan urusan dunia dengan akhirat? Mereka nak lari, mereka nak sembahyang. Segerakan, jangan cepatkan, segerakan. Jangan kalut-kalut, biar ada tempoh. Rentak tu cantik. Sebut ke Bilal, Bilal, kita hormat cepat sikit. Pasal tempat mereka tu nak berlari dah. Kalau kita lambat lagi, kita tunggu masa, kesian kat mereka, lagi kau mereka terlepas. Ada perasaan tu. Sebab supaya orang lain rasa, lepas ni kalau ada lagi cara gini, aku boleh solat. Sebab imam faham aku. Entah. Hikmah, tuan-tuan. Minta maaf, bukan nak hina, bukan nak kutuk, tapi inilah kegiatan-kegiatan yang terjadi di kalangan umat, tuan-tuan. Kita kena islah balik. Kalau tidak, akan ada banyak masalah, tuan-tuan. Contoh orang saya kata, saya pergi masjid, saya pergi surau kat rumah saya, memang orang kerja tak kamai. Tak kamai, tuan-tuan. Pasal dia pun nak cepat. Tambah yang kena hantar anak pukul 6.45 dah kena hantar anak lagi lah tak ada. Sampai dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus keluar, tuan-tuan, sebab tak sempat. Tuan. Benda tu kita kena tengok balik, tuan. Furuk, panjang pendek furuk. Solat tu usul, tuan. Ni dia bab dia. Siapa yang mengabaikan perkara pokok pasti tidak pernah sampai kepada tujuan. Tu dia. Duk sibuk benda-benda sunat, perkara pokok tak sibuk, tuan-tuan, maka tak sampai pada tujuan. Habis. Umat Islam cenderung melalaikan asas sebuah bangunan secara keseluruhan. Asalnya apa dia? Akidah, iman, tauhid, tu asas dia. Tapi berkenaan dengan kaedah pengajian, itu jangan
Jangan bergaduh tuan-tuan. Contoh orang tanya soalan simple. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah tu tangan Allah Ta'ala sungguh ke, ataupun tangan Allah tu kekuasaan Allah? Bagi saya tak payah bincang bab tu, sebab dia akan melahirkan perpecahan. Habis tu raikan kedua-dua. Jawab tu dalam bab tangan Allah ini ada mazhab salaf mengatakan tangan tu tangan Allah, tapi laisa kamislihi syai', tidak seumpama dengan suatu. Itu pendapat salaf. Pendapat khalaf, yadullah maksudnya kekuasaan Allah. Pendapat salaf betul dan tidak salah kerana menakwilkan pandangan itu. Tetapi pandangan salaf juga tidak salah kerana itu ada sebagian ulama bertekad dengan pandangan tu. Kita tak boleh blame pandangan tu. Cuma kita di Malaysia tak pakai pandangan tu. Bila sebut yadullah, kita pakai pandangan itu adalah kekuasaan Allah, bukan tangan Allah yang macam dipahami oleh orang-orang salaf. Kita jelas gitu, selesai. Tak payah gaduh. Bagi saya pandangan tu salah. Jangan, dia akan timbul perpecahan tuan-tuan. Jangan. Yang penting orang berakidah, bukan yang penting orang bergaduh tangan Allah ada ke tidak tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Banyak masalah nanti. Mudah-mudahan Allah beri rahmat pada kita dengan dua persoalan ni, iaitu pertama, umat Islam kena fikir ibadah secara jama'i. Yang kedua, utamakan perkara usul berbanding perkara furuk. Yang kita takut hari ni budak-budak muda liberal tu, kita takut tu saja. Dia percaya Allah dan dia kata yang lain pun ada Tuhan. Oh, masalah tuan. Yang tu kita kena tegas, sebab tu perkara usul. Ni baru ni ada takut tuan-tuan. Pakcik tu lepas saya kuliah subuh, dia mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz cerita tu betul. Ada anak menekan saya seorang, duduk di, dia tak sebut, dah sebut lama tapi tak sebut lah. Dia duduk satu tempat Ustaz. Dia lesbian Ustaz. Dia makan pil hormon nak bagi tumbuh bulu dada, bulu misai. Tuan-tuan tak takut benda tu? Kita duk sibuk benda-benda furuk benda usul orang dah lari daripada fitrah manusia. Tu usul. Utamakan usul tuan-tuan. InsyaAllah kita dirahmati. Mudah Allah bagi kekuatan pada kita insyaAllah. Dan saya nak sebut kat tu, mudah-mudahan Allah bagi rahmat. Kuatkan kita dengan Islam tuan-tuan. Mari kita didik diri kita faham Islam. Saya nak ajak tuan-tuan, tolong buang emosi bila berlaku satu benda. Kita fokus terus kepada ilmu. Contoh, bila satu orang sebut dengan satu benda, kita jangan ta'assub. Kita jangan kata, ni ustaz aku tak kira lah dia sebut apa pun, dia sebut aku percaya. Jangan tuan-tuan. Kita kena sebut gini, kalau ustaz dia sebut dan benda tu bercanggah, kita tak boleh terima pendapat tu. Tetapi kita bukan tolak dia, kita menolak pendapat dia. Tuan-tuan, ulama dah ajar benda tu. Daud Az-Zahiri sebut. Daud Az-Zahiri kata gini, kalaulah ayak bertakung, ada orang lain kencing dalam ayak tu. Ni pendapat dia. Orang lain kencing dalam ayak tu. Ayak tu tak jadi mutanajis. Ayak tu boleh ambil wuduk kalau orang lain kencing. Kerana mengikut hadis, Nabi kata, siapa yang kencing dalam ayak, maka ayak tu kalau bertakung akan jadi mutanajis. Kalau dia sendiri kencing, bukan orang lain kencing, dia sendiri kencing, orang lain tak kencing, maka ayak tu tak boleh ambil wuduk untuk dia. Pasal tu kencing dia. Kalau orang lain kencing, tak apa. Pendapat Zahiri itu salah, bercanggah dengan kebanyakan ulama. Tapi ulama kata apa? Pendapat Zahiri salah. Tapi tak ada seorang pun menolak Imam Daud Az-Zahiri. Tu kena belajar macam tu. Jangan ta'assub pada orang. Salah pendapat normal, silap ijtihad normal. Yang salah ni ustaz aku, tak kira betul tak betul, dia ustaz aku. Jangan tuan-tuan. Jangan, itu ta'assub tuan-tuan. Dan ambil mana-mana pandangan walaupun ustaz tu kita benci, dengan syarat pendapat tu benar tuan-tuan. Aku memang tak condong ni, tapi pendapat tu betul, aku terima. Itu baru adil, baru bijaksana, baru wada'a syai' fi mahalli, letak situ pada tempatnya insya-Allah.
Cukup sekadar itu, insya-Allah. Minta maaf kalau ucapan saya kasar, menyebabkan tuan-tuan terasa hati. Tapi niat di hati mudah, nak kita kembali pada Islam. Tanggungjawab kita besar, tuan-tuan. Kita nak kembali Islam ni biar duduk di tempatnya balik, tuan-tuan. Kita hari ni susah hati tengok Islam, tuan-tuan. Kita susah hati tengok penguasaan orang Islam. Kita susah hati tengok keberadaan orang Islam. Kita tak susah hati orang Islam secara individu. Orang Islam secara individu okey. Kalau saya jumpa tuan-tuan engage, tuan-tuan kata saya okey ustaz, kerja okey, income okey, semayang okey, semua okey, kesihatan okey. Individu yes, kita okey. Tapi secara kelompok kita ada masalah, tuan-tuan. Dari segi jama'i kita, kekuatan Islam, kita ada masalah. Macam kata Syekh Amjad Az-Zahawi, dia seorang ulama, tuan-tuan, dia kata dunia Islam sedang terbakar. Menjadi kewajipan kita untuk memadam kebakaran Islam itu. Saya wajib padam kebakaran tu, tuan-tuan juga wajib padam kebakaran tu. Bukan saya seorang, bukan saya tengok oh kebakaran saya pun bergegas, tuan-tuan kata dah ada bomba dah. Tak. Bomba tak bomba, kita kena bantu, tuan-tuan, untuk padam kebakaran Islam agar Islam dapat dibangunkan kembali, insya-Allah. Innahu was-samiul alim. Salah silap terkasar bahasa terlajak bicara, mohon maaf. Di belakang sana, tuan-tuan, ada satu tabung untuk saya. Masih lagi mengajak tuan-tuan bantu saya untuk saya terus memperkasakan Ustaz Pro. Ini kami punya usaha gigih untuk pastikan Islam dapat disusun dalam bentuk digital yang sangat-sangat tersusun, tuan-tuan. Saya buat satu platform agar nanti perkara urusan agama boleh dirujuk di situ. Hari ini kesihan saya adalah kepada generasi yang tak sempat datang kuliah. Untuk pengetahuan, jangan judge mereka. Mereka bukan tak mau main kuliah, mereka terlampau sibuk dengan urusan. Mereka sedang mencari rezeki. Kita tak patut hukum mereka sebab mereka tak sempat datang dengan kuliah. Mereka solat, mereka datang berjemaah. Kadang-kadang habis solat mereka terus keluar kerana mereka ada urusan. Bantu saya untuk sampaikan Islam pada mereka dengan app kita ini, insya-Allah. Dan app ini, tuan-tuan, dah boleh download di dalam apa nama Google Play untuk Android. Ni peringkat terakhir kita apply dengan Apple untuk masuk dalam App Store. Semalam kena reject sebab ada beberapa isu. Hari ni kita submit balik dan mudah-mudahan dalam 2-3 hari lagi akan lulus dan Apple mengizinkan kita duduk di dalam App Store. Nanti tuan-tuan boleh download dalam App Store. Kalau tuan-tuan buka mula-mula, tuan-tuan tengok tak banyak function sebab kami kekurangan kewangan. Kami nak bubuh zikir, kami nak cari ustaz, kami nak bubuh kitab dalam tu, kami nak bubuh belaka perkara berkenaan Islam. Tapi kewangan yang terhad kami buat sekadar kemampuan kami dulu. Ini projek bersama dengan saya, tuan-tuan. Bukan projek saya, ini projek umat mendigitalkan perkara agama duduk di tempat yang betul. Namanya Ustaz Pro. Tak ada pergaduhan ustaz, tak ada blame sama mereka, tak ada dah. Kita nak susun betul-betul benda ni menjadikan manfaat kepada umat semua, terutama bagi anak-anak cucu kita yang duduk di luar tak sempat engage di sini. Sekurang-kurangnya dia dapat faham agama dengan video 3 minit, 4 minit. Bantu saya demi Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sayangkan anak cucu, sayangkan anak-anak kita, sayangkan rakan-rakan kita, bantu saya, tuan-tuan. Ada sumbangan di belakang sana, tuan-tuan, yang tuan-tuan boleh bagi untuk projek Ustaz Pro ini, insya-Allah. Dan ada pamphlet, booklet, tuan-tuan boleh tengok macam mana kita susun. Terima kasih atas sumbangan, tuan-tuan. Saya ucapkan mudah-mudahan ini usaha yang baik. Saya dengan tuan-tuan seiringan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.